Tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian, selain daripada itu, kerajaan telah umumkan beberapa lagi cadangan dan juga dasar-dasar program untuk meringankan masalah yang dihadapi oleh anak muda. Antaranya program ataupun dasar memperkenalkan One Malaysia Youth City dengan peruntukan sebanyak 100 juta pada tahun 2015. Tujuan kerajaan memperkenalkan bandar belia ini adalah untuk menyediakan peluang pekerjaan, perniagaan, usahawanan, kemudahan sukan dan paling penting adalah perumahan kepada anak-anak muda. Melalui inisiatif ini, kerajaan akan memulakan dengan 3 pilot projek, iaitu satu di Semenanjung Malaysia, satu di Sabah dan satu di Sarawak, di mana kerajaan akan membina, menyediakan satu perkampungan belia. Apakah maksud One Malaysia Youth City? Maksudnya kerajaan akan menyediakan pembangunan yang mesra kepada anak muda. Kita akan cari satu kawasan yang tidak jauh daripada pusat bandar dan menjadikan itu sebagai bandar yang khusus untuk anak muda, terutama dalam aspek perumahan, mampu milik dan juga mampu sewa. Kita semua tahu bahawa antara kekhawatiran, antara cabaran utama anak muda pada hari ini adalah rumah mampu milik, rumah mampu sewa yang dikatakan tak cukup dan dikatakan tidak ada yang mampu dibeli oleh anak muda. Melalui konsep satu belia ataupun satu One Malaysia Youth City, bandar belia satu Malaysia ini, kerajaan akan kerjasama dengan pemaju-pemaju untuk menyediakan ruang dan juga rumah kepada anak-anak muda yang tidak jauh daripada pusat bandar, supaya anak-anak muda mampu untuk beli dan juga sewa perumahan tersebut. Dan bandar itu akan direka bentuk supaya lebih mesra kepada anak muda dengan segala kemudahan. Kemudahan komersial, kemudahan retail, kemudahan sukan, kemudahan yang pelbagai yang sesuai kepada anak muda. Satu konsep yang begitu baik sekali, dan saya rasa satu konsep sekiranya dapat berjaya akan dapat dimajukan di rata-rata tempat dan dekat dengan pusat-pusat bandar, supaya akan ada tempat yang mana anak muda dapat perumahan yang mampu milik dan juga mampu sewa, dan juga kemudahan-kemudahan yang mesra kepada anak muda. Tuan-tuan dan puan seperti sekalian, pada hari ini dan juga pada majlis perundingan belia negara kali ini, kita akan mendengar pembentangan draft Dasar Belia Malaysia. Dasar belia ini satu dokumen yang penting, merupakan aspirasi negara dalam pembangunan belia yang relevan dengan keperluan belia masa hadapan. Ianya adalah selari dengan dasar-dasar yang diperkenalkan di bawah program transformasi kerajaan. Dan ianya adalah satu dasar yang telah pun melalui pelbagai peringkat perbincangan dan pelbagai peringkat engagement dengan pimpinan belia melalui Majlis Belia Malaysia. Draft di Dasar Belia Malaysia ini adalah hasil daripada pengemaskinian dan penambahbaikan ke atas dasar pembangunan belia negara yang telah diperkenalkan pada tahun 1997. Draft ini disusun dalam 6 bahagian utama, merangkumi latar belakang, konsep DBM takrifan belia, kerangka kerja DBM, mekanisme pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan, serta penilaian dan jangka impak Dasar Belia Malaysia. Intipati penting dalam dasar ini adalah cadangan pindaan takrifan umum belia, yang mana saya rasa telah pun menjadi perbahasan hangat di kalangan persatuan dan juga pertubuhan belia. Saya rasa daripada banyak isu dan juga perkara yang telah dibangkitkan dan telah dibentangkan dalam Dasar Belia Malaysia, isu yang paling saya rasa menerima dan mengundang perbincangan adalah dari segi takrifan umum belia. Saya rasa perkara ini telah pun dibawa perbincangan. Saya pun telah mengadakan perjumpaan dengan pimpinan MBM baru-baru ini dalam jawatan kuasa pembangunan belia negara yang telah dipengusikan oleh Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya telah bentangkan Dasar Belia Malaysia ini untuk keputusan jawatan kuasa kabinet mengenai pembangunan belia. Saya telah memberi ruang kepada Presiden MBM
untuk sampaikan pandangan beliau berkenaan dengan dasar belia Malaysia yang bakal kita perkenalkan pada tahun depan. Kita telah buat rumusan dan saya harap rumusan ini dapat diterima oleh Majlis Perundingan Belia Negara pada kali ini sebagai platform yang paling tinggi dalam perbincangan dan juga perundingan dasar belia antara kerajaan dan juga belia Malaysia, bahawa kita setuju kepada perubahan takrifan umum daripada apa yang ada sekarang. Sekarang ini belia adalah di antara 15 hingga 40 tahun. Antara sebab-sebab kita bentangkan bagi kita mengurangkan belia itu daripada 15 hingga 40 tahun kepada 15 hingga 30 tahun adalah bahawa kita nak percepatkan lagi proses peremajaan kepimpinan negara. Kita mahu supaya anak-anak muda kita yang ada di bawah umur 30 tahun diberikan peluang untuk menerajui persatuan dan pertubuhan belia, supaya proses peremajaan ini, yaitu anak-anak muda yang menjadi majoriti penduduk populasi Malaysia, dapat diberikan peluang untuk memimpin dan juga dapat diberikan peluang untuk mencorakkan masa depan rakan-rakan sebaya mereka dan juga generasi-generasi yang akan datang selepas itu. Saya harap bahawa dengan penakrifan ini kita juga akan dapat meningkatkan lagi capacity building, keupayaan dan juga kepimpinan yang ada pada persatuan-persatuan belia. Kita akan dapat melihat bahawa lebih ramai lagi anak muda di bawah umur 30 tahun akan dapat diketengahkan, bukan hanya dalam persatuan belia tetapi juga di semua peringkat, di dalam sistem politik kita, di dalam sektor swasta kita, di dalam sektor sosial kita, dalam pentadbiran awam kita. Inilah masa untuk kita melihatkan bahawa Malaysia dapat mencontohi norma antarabangsa, bahawa kita dapat menurunkan takrifan belia kita daripada 15 hingga 40 kepada 15 hingga 30 tahun. Tetapi pada masa yang sama saya mendengar kekhawatiran dan kerisauan yang telah disampaikan oleh Persatuan dan juga Pertubuhan Belia. Mereka telah bangkitkan satu kekhawatiran yang saya rasa valid point, satu perkara yang sah, satu kekhawatiran yang munasabah, bahawa kalau sekiranya kita melaksanakan perubahan ini terlalu cepat, maka banyak persatuan belia, terutamanya di peringkat akar umbi, di peringkat daerah, yang masih lagi belum sedia untuk melakukan transformasi tersebut. Oleh demikian, saya telah bincang dengan Presiden MBM, saya telah bincang dengan pimpinan Exco MBM, bahawa keperluan kita untuk bawa perubahan ini mesti ada. Kita tak boleh lari daripada keperluan tersebut. Yang pertamanya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, peremajaan kepimpinan negara perlu kita bawa melalui transformasi. Yang kedua, Malaysia harus ada di konsisten dengan norma antarabangsa. Kalau PBB, kita semua tahu takrifan belia mereka 15 hingga 25 tahun. Majoriti negara di dunia takrifan belia 15 hingga 30 tahun. Dan Malaysia di rantau Asia Tenggara, di benua Asia, antara satu-satunya bersama dengan Brunei, negara yang masih lagi kekal 15 hingga 40 tahun. We have to change. Kita perlu berubah. Cuma perubahan itu mestilah datang dengan usaha untuk kita pastikan bahawa perubahan itu tidak akan memudaratkan pertumbuhan belia dan juga persatuan-persatuan belia, terutamanya di peringkat akar umbi. Jadi kita telah setuju bahawa satu time frame yang munasabah diperlukan untuk kita melaksanakan perubahan tersebut. Saya dan rakan-rakan dalam pimpinan Exco MBM telah setuju bahawa kita letakkan satu time frame yang jelas, satu deadline yang jelas, yang tak boleh diubah, satu komitmen daripada kementerian dan juga satu komitmen daripada pimpinan beliau, bahawa perubahan ini akan kita buat dan akan kita laksanakan, bukan hanya dari segi pentadbiran tetapi juga dari segi undang-undang pada tahun 2018.
sebagai tarikh untuk kita bawa transformasi dari segi pentadbiran dan juga dari segi undang-undang. Untuk tarifan beliau itu diturunkan daripada 15 hingga 40 kepada 15 hingga 30 tahun. Dan pada masa yang sama, permintaan daripada majlis beliau mewakili semua pertubuhan dan juga persatuan beliau bahawa dalam tempoh masa 3 tahun yang ada ini, kita melaksanakan program dan kita memperuntukkan satu perbelanjaan yang sewajarnya untuk kita menjalankan bersama dengan majlis beliau program-program latihan kepimpinan, supaya kita dapat pastikan bahawa anak-anak muda di peringkat daerah dapat kita sediakan untuk perubahan umum yang akan bermula pada tahun 2018. Kalau sekiranya kita tidak ada program-program ini, kita risau bahawa apabila, minta maaf, otai-otai beliau ini bersara nanti, mereka yang ada di lingkungan umur 20-an itu tidak bersedia untuk mengambil alih tampuk kepimpinan. Tapi saya mohon pada semua bahawa perlu kita ada kepercayaan kepada mereka yang umur 20-an ini. We must have confidence in them. Jangan kita kata bahawa mereka tidak boleh ambil alih. Jangan kita kata bahawa mereka belum lagi sedia. Kalau kita tidak bagi peluang kepada mereka, sampai bila mereka tidak akan bersedia. Kita harus percaya kepada kebolehan mereka. Kita harus percaya bahawa mereka boleh ambil alih kepimpinan beliau dalam masa yang akan datang. Tetapi kita bagi soft landing kepada rakan-rakan otai kita. Bukan tahun ini ada satu tunggal lagi boleh pegang pimpinan persatuan dan juga pertubuhan. Selepas itu saya harap dapat kita bawa perubahan ini. Dalam tempoh masa 3 tahun, pimpinan baru MBM yang akan datang, yang bakal dipilih pada bulan 12, saya harap bahawa KPI utama pimpinan baru MBM adalah untuk memastikan bahawa kita dapat menjayakan perubahan ini, supaya pada tahun 2018 Malaysia boleh melihat kepada pimpinan beliau yang lebih muda, yang lebih segar, yang dapat mencorakkan masa depan untuk belia negara kita, insyaAllah. Kalau tepuk tu saya rasa setujulah, tak payah tuan. Banyak syarat lagi. Dulu betul lewat ni. Tuan-tuan dan puan dan seperti sekalian, satu lagi, dua perkara lagi yang saya nak sampaikan. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan program projek angkat dan upaya ataupun padu yang telah pun diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dalam belanjawan, iaitu satu program inclusivity social. Satu program yang mana kita bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia dan juga dengan Jabatan Kebajikan Malaysia JKM untuk kita menangani gejala sosial. Banyak pendekatan kerajaan selama ini adalah pendekatan rawatan. Maksudnya apabila gejala itu berlaku, barulah kita buat sesuatu. Kita tidak ada banyak program pencegahan, program prevention. Sebenarnya kita semua tahu bahawa prevention is better than cure. Pencegahan itu lebih baik daripada rawatan. Sebab apabila kita nak merawat, masalahnya penyakit itu sudah ada. Kita nak cuba supaya penyakit itu tak datang. Dalam hal ini, kita mencadangkan satu program di bawah KBS, Projek Angkat dan Upaya ataupun PADI, di mana kita akan melatih youth workers. Youth workers ini bukan pekerja yang datang daripada kalangan beliau, tidak. Ini jangan salah faham erti dan maknanya. Youth workers ini adalah pekerja yang akan bekerja dalam bidang beliau, dalam usaha program-program untuk kita mencegah gejala sosial. Beliau telah lama menyumbang tenaga di dalam program-program komuniti dan khidmat masyarakat bagi menghargai jasa dan sumbangan mereka dalam bidang tersebut. Khidmat masyarakat, pencegahan. KBS mengambil pendekatan untuk meningkatkan martabat dan memberi nilai tambahan kepada profesionalisme kerja beliau. KBS melalui IYC kini sedang menjalankan kajian awal untuk mengenal pasti kompetensi, asas dan skop pensijilan kerja-kerja beliau yang bersesuaian ataupun youth workers.
Dapatan dan hasil kajian tersebut akan menjadi garis panduan kepada KBS untuk merangka rancangan modul untuk memperkenalkan pensijilan profesionalisme kerja beliau. This is sijil untuk youth workers dan adalah menjadi aspirasi KBS untuk menjadikan profesionalisme kerja beliau sebagai satu kerjaya pilihan bagi masa yang akan datang untuk anak-anak muda kita nak menjadi youth workers terlibat dalam program inklusiviti sosial ini. Dan oleh yang demikian, pensijilan ini merupakan akreditasi khusus untuk pekerja belia yang secara tidak langsung dapat meningkatkan modal insan negara secara lebih holistik. Kita mahu supaya mereka yang kita latih untuk program sosial ini dapat diberi pengiktirafan sijil supaya kita meningkatkan lagi profesionalisme mereka yang terlibat dalam program-program pencegahan. Program padu contohnya kita masuk ke dalam kawasan berisiko tinggi, yang mana di kawasan-kawasan hotspot yang telah dikenal pasti oleh PDRM, ramai belia yang terlibat dalam gangsterisme, ramai belia yang terlibat dalam kes juvana, jenayah dan sebagainya. Mereka ini masuk untuk menjalankan program supaya kita dapat mencegah anak-anak muda daripada terlibat, dan untuk itu kita harap bahawa kita dapat melahirkan satu barisan youth workers yang mendapat akreditasi untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. Tuan-tuan dan puan seperti sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, Parlimen Belia Malaysia telah melalui proses pengundian pada 22 Oktober hingga 31 hari bulan Oktober yang lepas, dan keputusan pengundian telah pun dikeluarkan pada 3 hari bulan November yang lepas, di mana seramai 120 calon telah terpilih sebagai ahli Parlimen Belia Malaysia yang pertama, yang mana ia terdiri daripada 99 kaum Melayu, 2 kaum Cina, 3 kaum India, serta 16 terdiri daripada Bumiputera Sabah, Sarawak dan juga kaum-kaum yang lain. Sehubungan dengan itu, bagi kita melihat Parlimen Belia ini berjaya, saya telah cadangkan supaya kita melihat sama ada perlu ataupun tidak kita melihat penambahan dari segi ahli-ahli Parlimen Belia yang dapat kita lantik. Sebab kalau tidak, kita ada tidak keseimbangan dari segi kaum dan juga dari segi gender. Saya rasa 90% daripada mereka dipilih adalah lelaki, lelaki Melayu Islam. Ada yang dapat bahawa ini adalah meritokrasi, siapa yang bertanding mereka lah yang menang. Tetapi pada satu sudut juga kita harus melihat bahawa Parlimen Belia Malaysia ini buat kali pertama kita adakan. Ramai yang masih lagi tidak tahu berkenaan dengan Parlimen Belia. Walaupun kita war-warkan, ada yang kata kenapa kita tidak ambil iklan. Kita dah ambil iklan dalam surat khabar. Kita dah war-warkan dalam media sosial, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam YouTube dan sebagainya. Tetapi seperti mana kelaziman anak muda di Malaysia, dia hanya ambil tahu apabila perkara itu dah selesai. Apabila perkara itu selesai, barulah macam-macam komen tentang Parlimen Belia. Saya tidak salahkan Majlis Belia dan juga ahli-ahli gabungan. Majlis Belia dengan ahli-ahli gabunganlah yang telah menjayakan Parlimen Belia kali ini. Ini Belia yang tidak berpersatuan. Bila kita war-warkan Parlimen Belia, 1 tahun kita promosikan Parlimen Belia. Antara di bawah Menteri Mantan Menteri Datuk Seri Sabri Cik dah kuat dah percubaan Parlimen Belia. Dah ada dah percubaan Parlimen Belia. Saya dah banyak kali dah sebut tentang Parlimen Belia. Saya dah bentang pada setiap ahli parlimen yang sebenar tentang Parlimen Belia. Saya bentang pada ahli parlimen Barisan Nasional. Saya bentang pada ahli parlimen Pakatan. Sebenarnya jarang sekali menteri bentang pada ahli parlimen Bangkang. Saya buat sebab saya nak supaya mereka daftarkan anak-anak buah mereka dalam Parlimen Belia. Tetapi seperti biasa, sambutannya tidak seperti mana yang kita mengharapkan. Jumlah pengundi yang daftar saya rasa tak sampai 200,000. Kita buat online sebab itu cita rasa anak muda. Anak muda nak supaya dapat dibuat segala-galanya online. Tetapi bila dibuat online, ada pula yang kata kenapa dibuat online. Kita nak mengundi seperti SPR. Apabila kempen dibuat melalui media sosial, dia kata kenapa kita buat kempen melalui media sosial. Kita nak ada kempen rumah ke rumah. Jadi saya harap bahawa kita sentiasa dapat mempromosikan dan menambah baik Parlimen Belia. This is the first time kita buat. Kita tidak ada rujukan sebenarnya. Pernah kita buat percubaan Parlimen Belia, tetapi itu adalah Parlimen Belia yang dilantik. Kita hanya ada rujukan dari segi perbahasan.
Tetapi kita tak pernah ada rujukan dari segi pendaftaran ahli, pengundi, dari segi kempen, dari segi pengundian dan sebagainya, tak pernah kita ada. This is the first time kita buat. Dan saya harap parlimen belia ini dapat kita teruskan. Walaupun ada yang ramai yang kata tak sesuai, ada ramai yang kata oh kita tak tahu pasal parlimen belia, ramai yang kata saya nak daftar sebagai pemilih, kenapa saya tak boleh daftar? Kita perlu ada proses dan prosedur. Kita semua tahu bahawa kita buka ruang pendaftaran sebagai pemilih untuk ahli parlimen belia, saya rasa tak kurang daripada 1 tahun. Tapi mereka yang baru nak ambil tahu, ada tempoh masa buang undi nak daftar sebagai pemilih, mana boleh. Kita kena cek kesahihan pendaftaran mereka dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Itu perlukan masa. Kita kena cek sama ada pengundi itu sahih atau tidak. Itu perlukan masa. Jadi saya harap kita teruskan juga. Kita teruskan dan kita jadikan parlimen belia yang pertama sebagai contoh. Dan yang paling penting bagi saya adalah apabila kita menjayakan parlimen belia. Bila belia dan anak muda melihat bahawa parlimen belia ini berjaya, dapat bawa suara anak muda kepada kerajaan dan sebagainya, maka kejayaan itu akan mendorong kepada anak-anak muda dalam penggal yang kedua untuk daftar sebagai pemilih, untuk daftar sebagai calon. Saya percaya the best advertisement and promotion for the Youth Parliament of Malaysia is the success of the first Youth Parliament. Kalau parlimen belia kita yang pertama ini berjaya, saya yakin akan lebih ramai lagi tampil ke hadapan untuk kempen dan untuk menyertai parlimen belia untuk masa yang akan datang. Pra-persidangan Parlimen Belia Malaysia akan diadakan pada 30 November hingga 4 Disember 2014. Dan kini persiapan sedang dilakukan bagi memastikan perjalanan pra-persidangan yang pertama ini berjalan dengan lancar. Seterusnya pada 10 hingga 11 Januari 2015, persidangan Parlimen Belia Malaysia yang pertama dijangka bersidang di Parlimen Malaysia yang sebenar. Suka saya maklum di sini bahawa persidangan PBM ini akan dilaksanakan 3 kali setahun. Asalnya sekali setahun. Tetapi ramai yang kata apa gunanya kita ada Parlimen Belia kalau hanya bersidang sekali setahun saja. Jadi kita akan buat 3 kali setahun. Dan justru saya menyeru kepada semua ahli Parlimen Belia, gunalah ruang dan peluang yang ada untuk bersama-sama meningkatkan lagi pembangunan belia di Malaysia. Kita pun tak tahu what is going to happen to this Parlimen Belia. Sebab first time ada ahli Parlimen Belia yang dah gelarkan diri sebagai YB. Ada Muhammad. Baru ni ada ahli Parlimen Belia yang kenalkan pegawai khas kepada orang ramai. Apa terkejut? Jadi macam menteri dah. Tapi tak apa. Sama ada ahli Parlimen Belia yang poyo ke ahli Parlimen Belia yang tak poyo, kita terima saja. Sebab mereka layak, mereka sah dipilih sebagai ahli Parlimen. Tapi kita tengok dan saya harap pelaksanaan Parlimen Belia ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak. Dan sekali lagi ini penting ya, on the record saya nak sebut bahawa yang banyak membantu dari segi pendaftaran, yang banyak membantu dari segi maklum balas, yang banyak membantu dari segi penglibatan dalam Parlimen Belia itu sendiri adalah rakan-rakan kita daripada Majlis Belia Malaysia dan juga jadi tuan-tuan dan puan yang seperti sekalian, sebenarnya ada banyak lagi tapi saya nak ringkaskan sebab kita nak pergi kepada perbahasan. Saya harap bahawa walaupun wujud Parlimen Belia, platform utama yang berteraskan kepada punca kuasa undang-undang, yang menjadi satu-satunya platform bagi menyampaikan pandangan dan platform perundingan antara kerajaan dan juga belia, tetap Majlis Perundingan Belia. Berdiri itu setuju, jadi tak payah bahas lagi. Orang sini di Parlimen. Tak apalah, lepas ni kan kalau panggil hingga Muhammad lah. Jadi saya harap tuan-tuan puan, platform inilah yang paling tepat kepada beliau untuk menyuarakan pandangan kepada kerajaan, dan menjadi harapan saya agar APBN ini menjadi pelopor dan pencetus kepada idea dan pemikiran baru yang progresif yang dapat kita bentangkan untuk kita melihat kepada masa depan belia Malaysia yang lebih baik daripada masa-masa dahulu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah perbahasan kita
dapat mencapai satu kejayaan untuk bangunan beliau. Dengan itu saya ingin merasmikan majlis perundingan beliau negara. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.